Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama-sama dengan Cikgu Ivi dari Maktab Sultan Ismail, Kota Baru, Kelantan. Hari ini kita akan mengulang kaji puisi tradisional beberapa petua hidup dalam misi ke SPM. Anda dah mengulang kaji gurindam beberapa petua hidup ni? Semoga anda sudah bersiap sedia untuk menduduki peperiksaan SPM. Ini salah satu daripada topik ataupun tajuk yang berkemungkinan besar boleh ditanya dalam SPM 2020. Jom kita ulang kaji sama-sama dengan Cikgu Ivi. Okey, Cikgu Ivi memilih standard kandungan 4.1, memahami dan mengapresiasi karya sastra, dan standard pembelajaran pula 4.1.2, memahami dan mengapresiasi untuk menghubung kait aspek yang menarik dalam puisi moden dan puisi tradisional. Kedua-duanya terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran BMKSSM. Baik, tiga objektif utama yang ingin kita capai hari ini ialah mengulang kaji puisi tradisional, menganalisis soalan pemahaman iaitu soalan 2D, dan juga menjawab soalan pemahaman dengan tepat. Baik, mari kita kenali terlebih dahulu soalan puisi tradisional. Soalan ini ditanya dalam kertas 21103 palang 2, iaitu soalan 2D, pemahaman puisi tradisional. Ada 3 soalan yang akan dikemukakan. Soalan pertama berkenaan dengan maksud, 2 markah diperuntukkan. Soalan kedua, soalan kebat, 3 markah diperuntukkan. Dan soalan ketiga, elemen komsas, 4 markah diperuntukkan. Jadi peruntukan markah secara keseluruhan ialah 9 markah. Besar tu 9 markah. Baik, ini beberapa kelemahan yang calon lakukan semasa menjawab soalan. Yang pertama, calon tidak menganalisis soalan terlebih dahulu. Dapat soalan, terus jawab. Ini satu kesilapan lah. Ya. Yang kedua, menjawab dalam bentuk point. Sepatutnya dalam bahasa Melayu, menjawab dalam bentuk ayat lengkap ataupun ayat yang gramatis. Yang ketiga, calon tidak menyalin sebahagian ayat dalam soalan. Dan yang keempat, calon tidak mengetahui teknik menjawab yang betul. Jadi, mari kita lihat beberapa tip bagi menjawab soalan pemahaman. Yang pertama, baca soalan terlebih dahulu, fahami kehendak soalan. Yang kedua, analisis soalan berkenaan, tandakan kata kunci. Okey, proses menanda kata kunci itu sebenarnya untuk memudahkan kita menjawab dengan tepat. Yang ketiga, menyalin sebahagian ayat dalam soalan. Dan yang keempat, tulis jawapan dalam bentuk ayat lengkap. Jika point, boleh ditolak 50% daripada markah penuh. Baik, bagi menjawab dengan baik soalan 2D ini, macam biasalah anda perlu menguasai semua elemen komsas yang dipelajari dalam gurindam ini. Okey, apa yang anda perlu kuasai? Okey, antaranya maksud, tema, persoalan, nilai murni dan juga pengajaran. Okey, anda boleh mengingati ataupun memahami salah satu daripada elemen ini dan boleh menjawab ke semua elemen yang penting dalam soalan yang ditanya nanti. Okey, baik, mari kita ulang kaji sama-sama. Mula-mula kita lihat tema gurindam beberapa petua hidup. Temanya ialah nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan seharian. Apa contohnya? Penyair mengingatkan perlunya berfikir untuk mengelakkan diri agar tidak tersesat. Seterusnya, mari kita lihat persoalan. Antara persoalan yang terdapat dalam gurindam beberapa petua hidup, persoalan tentang perlunya menjaga tutur kata. Jadi, bukti ataupun contoh anda ambil daripada rangkap yang terdapat dalam gurindam ini, ya. Yang kedua, persoalan tentang bahaya orang yang suka berkelahi. Yang ketiga, persoalan tentang kerajinan mencari ilmu. Yang keempat, persoalan tentang perlu bijak memilih sahabat. Yang kelima, persoalan tentang seorang dermawan memiliki rakan yang banyak. Dan yang keenam, persoalan tentang balasan orang yang khianat. Semua persoalan ini kita dapat ambil melalui rangkap dalam gurindam ini.
Seterusnya, mari kita lihat beberapa nilai murni yang terdapat dalam beberapa petua hidup. Yang pertama, nilai hemah tinggi. Okey, kalau kita bercakap baik, ya, kita suka berkawan. Jadi, nilai hemah tinggi. Ada nilai kasih sayang. Okey, ada nilai kerajinan. Seterusnya, nilai baik hati. Seterusnya, nilai kejujuran. Dan yang terakhir, nilai keimanan. Baiklah, beberapa pengajaran yang dapat kita ambil daripada gurindam beberapa petua hidup. Kita perlulah berhemah tinggi apabila berkomunikasi. Maksudnya kita kena bersopan santun, ya, tidak menggunakan kata-kata yang kesat ataupun yang kasar. Yang kedua, kita hendaklah memiliki perasaan kasih sayang sesama insan. Barulah tak berlaku pergaduhan ataupun silang sengketa. Okay, yang ketiga, kita mestilah rajin jika ingin menjadi orang yang pandai. Okay? Dan yang keempat, kita perlulah bersikap jujur dalam bersahabat. Kalau anda perasan, semasa kita menulis ataupun mencatatkan pengajaran, maka kita perlulah menulis kata kuncinya terlebih dahulu, seperti kita perlulah, kita hendaklah, ya, kita mestilah. Kalau tak ada kata kunci tersebut, maka salahlah jawapan kita. Okey. Jom kita lihat latihan pengukuhan. Okey, kita baca soalan terlebih dahulu. Soalan 2D, baca petikan gurindam di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya menggunakan ayat anda sendiri. Okay, apa maksud ayat anda sendiri tu? Ramai yang tak faham menggunakan ayat anda sendiri. Maksudnya macam ni, apabila kita menjawab, kita tuliskan satu isi sama dengan satu ayat. Kemudian, kita hubungkan ayat-ayat itu menggunakan penanda wacana. Maka itu sudah jadi ayat anda sendirilah. Tidak ambil 100% ayat daripada petikan ataupun kalau prosa klasik, petik ayat dalam petikan tersebut. Okey, mari kita lihat dulu gurindam beberapa petua hidup, ya. Okey, untuk fikir dan kata. Penyair kata, kurang fikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Itu pesanannya, ya. Kena fikir dulu. Kalau kita tak fikir, kita tak siasat, kita akan sesatlah dalam berbuat sesuatu. Fikir dahulu sebelum berkata supaya terelak silang sengketa. Okay, ini maksudnya kita nak berkata, nak bercakap, kita kena fikir terlebih dahulu. Jangan main terjah je cakap tu. Jangan orang kata mulut laser pula. Itu yang jadi silang sengketa tu, jadi bergaduh, ya. Baik. Perkataan tajam jika dilepas ibarat beringin, racun dan upas. Ini kalau perkataan-perkataan yang menyakitkan hatilah. Kalau dilepaskan, kalau kita sebut juga, jadi racun lah, ya. Seolah-olah jadi racun pedih bagi orang yang dengarnya. Kalau mulut tajam dan kasar boleh ditimpa bahaya besar. Betul. Sebab tu ada orang cakap, ya. Orang tua-tua dulu berkata, kerana mulut badan binasa. Betul? Okey. Seterusnya untuk silang sengketa. Siapa menggembari silang sengketa kelaknya pasti berduka cita. Maksudnya siapa yang suka bergaduh, suka sangat mencari kesalahan orang, ya. Silang sengketa ni bergaduhlah. Kelaknya pasti berduka cita. Okey, sentiasa dalam keadaan yang tidak riang. Okey, asyik bergaduh. Silang selisih jangan dicari. Jika tersua, janganlah lari. Maksudnya silang selisih ni, pergaduhan ni, kita jangan cari. Jangan mulakan pergaduhan tu. Tapi andai kata berlakulah juga perselisihan faham itu, kita jangan lari. Tapi kita hadapinya dengan rasional. Baik, ilmu pula. Kita lihat pesanan untuk kita dalam bab ilmu. Jikalau ilmu tiada sempurna, tiada beberapa ia berguna. Baik, ilmu yang kita cari itu tak sempurna, tak ada gunanya juga, ya. Okey, jadi kita cari ilmu, biarlah kita boleh guna. Jadi, dalam hidup kita, jika kita berilmu, insya-Allah hidup kita akan baik. Ilmu kepandaian boleh dikejar asal mahu rajin belajar. Baik, ini yang Cikgu Evi nak pesan sangat untuk anak-anak yang menduduki peperiksaan itu.
ilmu kepandaian sebenarnya boleh dikejar ya. Kalau kita tak pandai, kita berasa diri kita tak pandai, kita boleh cari ilmu itu sehingga kita pandai. Siapa-siapa pun bermula dengan tidak pandai. Bukan semuanya orang lahir dan jadi pandai. Kita perlu berusaha untuk menjadi pandai. Sebab tu orang tua-tua ataupun pujangga Melayu ada mengatakan, usaha tangga kejayaan. Usaha baru berjaya. Kalau tak berusaha, kekal lah. Duduk di takut lama, tak pandai, ya. Okey, ingatlah dengar pesanan beberapa petua hidup ini, ya. Amalkannya. Baik, seterusnya kita lihat pula pesanan dalam dunia pergaulan. Dunia ini taman pergaulan. Hendaklah pilih sahabat dan taulan. Maksudnya taman pergaulan tu banyak sangat kita boleh cari kawan, ya, sahabat, teman, tapi kena pandai pilih. Okey. Pilih sahabat, pilih taulan, pilih orang yang boleh menolong kita, boleh memberikan inspirasi ataupun memberikan motivasi dalam hidup kita. Ataupun senang kata, pilih sahabat, pilih taulan yang memberikan aura positif dalam hidup kita, ya. Seterusnya, manusia dikenal sifat budinya dengan dilihat siapa kawannya. Ini betul, ya. Manusia kita kenal daripada budinya. Budi yang baik dipandang juga. Okay. Dengan dilihat siapa kawannya. Kita kawan dengan kawan yang positif, barulah hidup kita akan jadi positif. Kalau anda berkawan dengan orang yang suka ataupun mengutamakan perkara-perkara yang negatif, anda juga akan tempias samalah dengan unsur-unsur negatif daripada kawan itu. Jadi ingat pesanan ini, dengan dilihat siapa kawannya, ya. Pilih kawan yang positif sentiasa. Burung yang sama corak dan bulu selalu sekumpul ke hilir dan ke hulu. Ini simbol lah perlambangan, ya. Kita berada dalam kelompok yang sama. Selalu sekumpul ke hilir dan ke hulu. Maksudnya kalau kita berada dalam kelompok yang sama, kita akan sentiasa berkawan dengan baik lah, ya. Kalau kita tidak berada dalam kelompok yang sama, berkemungkinan besar kita akan berasa rendah diri. Jadi baiklah kita berada dalam kelompok yang sama, ya. Baik, sifat-sifat yang baik pula. Apa pesanan-pesanannya? Okey. Jikalau kamu bersifat budiman, dipandang sebagai bunga di taman. Ini kalau orang yang baik, orang yang budiman, baik budilah. Okey, akan dilihat oleh orang lain ibarat bunga di taman, cantik je kita lihat. Betul tak? Okey. Jikalau kamu bersifat dermawan, segala orang dapat kau tawan. Ini betul, ya. Kalau kita murah hati, sentiasa memberikan derma, sentiasa bersedekah, ya, segala orang dapat kau tawan. Orang akan nampak kita dengan kebaikan kita tu. Orang akan senang dengan kita. Jikalau kamu bersifat pemurah, segala manusia datang menyerah. Ini kalau kita suka bersedekah, ya, berkongsi sumber pendapatan kita dengan orang lain, maka segala manusia akan berbuat baiklah dengan kita, akan memandang ihsan pada kita, ya. Sebab kita sentiasa buat baik, kita sentiasa ringan tulang membantu orang lain. Okey, itu sifat pemurah dan juga tadi dermawan. Okey, seterusnya perbuatan yang baik. Barang siapa berbuat jasa, mulia namanya segenap masa. Okey, ini siapa yang suka buat jasa, sentiasa namanya akan disebut. Orang baik-baik, ya. Menolong sesama wajib dan perlu, tapi tolonglah dirimu dahulu. Ini pesanan buat kita. Kita nak tolong orang lain tu boleh, tapi lihat dulu keadaan kita. Boleh atau tidak kita tolong orang lain tu. Jikalau diri kita tak boleh nak tolong diri kita sendiri, jangan tolong lagi. Biarkan kita boleh menolong diri kita terlebih dahulu, baru kita tolong orang lain. Sifat-sifat yang jahat. Okey, ini pesanan buat kita. Telunjuk lurus, kelengkeng berkait. Hati sesama menjadi pahit. Ini orang yang ada unsur-unsur yang tidak baik dalam hidup dia. Okey, hati sesama menjadi pahit, maksudnya adalah sesuatu yang tak kena dalam kehidupan kita itu. Okey, kita kena elakkan.
Ini pesanan untuk kita elakkan. Barang siapa berbuat khianat, Tuhan kelak memberi laknat. Ini siapa orang yang suka buat khianat? Okey, Tuhan melaknati kita, Tuhan marah kita. Jadi kalau boleh, jangan berbuat khianat atas dunia ini. Okey, kalau hendak Allah sayang akan kita. Jadi, gurindam ini tulis oleh Zakbar dalam Antologi Sejadah Rindu 2015. Mari kita lihat soalan. Soalan pertama, apakah maksud rangkap di atas? Okey, kehendak soalan ialah maksud. Yang mana? Silang selisih jangan dicari, jika tersua janganlah lari. 2 markah. Kita kena tulis apa maksudnya. Okey, kita lihat jawapannya. Maksud rangkap di atas ialah kita tidak boleh sengaja mencari gaduh dengan orang lain. Itu baris yang pertama. Baris yang kedua, seterusnya, jika berlaku perselisihan, kita tidak boleh membiarkannya tanpa berusaha untuk menyelesaikan perselisihan itu. Okey, maksimum 2 markah, isi cukup 2 isi. Seterusnya, soalan kedua, kita diingatkan supaya mengelakkan diri daripada bergaduh. Pada pendapat anda, apakah yang patut dilakukan untuk mengelak daripada berlakunya pergaduhan? 3 markah. Baik, nampak pada pendapat anda? Ternyata soalan ini ialah soalan kebat. Memerlukan anda memikirkan jawapannya. Apa kehendak soalan? Apa yang patut dilakukan untuk mengelak daripada berlakunya pergaduhan? Okey, kita kena fikir. Okey, 3 isi. Baik, ini cadangan jawapan. Pada pendapat saya, untuk mengelak daripada berlakunya pergaduhan adalah dengan cara bertolak ansur apabila timbul sebarang pertikaian. Okey, selain itu, kita perlu berlapang dada untuk meminta maaf. Akhirnya, berfikir jauh akan kesan akibat sesuatu pergaduhan. Okay, maksimum 3 markah, isi cukup 2 isi. Okey, itu jawapan yang perlu anda fikirlah. Okey, soalan yang ketiga. Huraikan 2 persoalan yang terdapat dalam gurindam tersebut. Okey, soalan ini elemen komsas sebab yang dikehendaki ialah persoalan. Kehendak soalan, 2 persoalan dengan 4 markah. Baik, kita lihat cadangan jawapan. Cadangan jawapan ialah persoalan yang terdapat dalam gurindam tersebut ialah persoalan tentang perlunya menjaga tutur kata. Ingat ya, ulang balik persoalan tentang perlunya menjaga tutur kata. Contoh, fikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata supaya tidak menimbulkan pergaduhan. Selain itu, terdapat juga persoalan tentang kerajinan mencari ilmu. Contoh, ilmu boleh didapati asal sahaja rajin belajar. Okey, 1 jawapan anda akan dapat 1 markah. Contoh 1 markah. Kemudian jawapan kedua anda akan dapat 1 markah. Dan contoh yang kedua anda akan dapat 1 markah. Markah maksimum 4 markah. Isi cukup 2 isi. Okey. Daripada rumusan pembelajaran itu tadi, maka dapatlah kita ambil bahawa anda semua sudah mengulang kaji elemen komsas dalam gurindam beberapa petua hidup. Seterusnya, anda sepatutnya telah mengetahui bentuk soalan dan juga teknik menganalisis kata kunci. Dan yang ketiga, anda sudah boleh menjawab soalan pemahaman dengan tepat. Okey. Semoga objektif pembelajaran kita tadi akan tercapai ya. Jadi terima kasih Cikgu Ivy ucapkan untuk semua pelajar ataupun calon SPM yang mengikuti siri misi ke SPM. Cikgu Ivy ucapkan selamat maju jaya untuk anda menduduki peperiksaan SPM bermula 22 Februari nanti. Okay, jangan lupa kongsi dengan kawan-kawan kalau video ini bermanfaat buat anda semua ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, share dan juga subscribe channel ini sebagai tanda sokongan anda semua. Terima kasih sehingga kita berjumpa lagi pada siri misi ke SPM yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.